pertama kali pergi TRX dan cerita tentang marah. Alkisahnya, pada satu hari alang-alang pergi kenduri kahwin anak saudara di KL, kami pun singgahlah di TRX buat pertama kali. Dan kebetulan pada waktu ini banyak cerita tentang kes marah, yang mana baru dapat berita ada kes pembudi jalan raya mengamuk bunuh orang kerana marah. Lepas tu 2-3 hari lepas dengar kisah polis marahkan orang bawa motor langgar sampai mati. Dan juga dapat tengok berita semalam suami marah isteri pukul dengan alat senaman mati. Jadi marah ni satu perkara yang merugikan lah. Maka pesan pada diri sendiri, dan jika kesan dari marah yang sementara itu lalu kita sanggup bertindak ikut nafsu, pasti akan buatkan kita terjatuh ke lembah neraka dunia. Tapi lebih buruk lagi, neraka akhirat menjadi alamat tetap. Na'udzubillah. So ni kat dalam TRX ni bawa anak-anak. Anak-anak cakap tak best sebab dia tak jumpa kedai mainan. Saya pun cari-cari tak nak, terlalu besar lah tempat ni. Toy R Us tak jumpa. So banyaknya kedai makan dan kedai jual barang-barang mewah. Tapi kat atas ni ada playground, ada cave, ada tempat main air tadi. So anak-anak seronok jugalah. Okey, sama cerita tentang marah tadi. Maka sebelum nak marah atau dah marah, tapi sebelum terus bertindak, sila tarik nafas, duduk dan tanya pada diri sendiri, apa perintah Allah pada orang yang sedang marah? Okey, kepada orang yang sedang marah, abang kata banyak dah kumpul hadis bab marah. Sila baca ni sambil duduk dan berwuduk. Pesan Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Maka nak jadi kuat ke nak jadi koyak? Fikirkanlah. Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Bila aku wasiat?" Kemudian Nabi menjawab, "Jangan marah." Lelaki itu minta lagi wasiat. Nabi berkata, "Jangan marah." Maka kepada korang yang sedang marah, ingat wasiat Nabi. Nak ke tak nak wasiat Nabi? Fikir. Hadis lain Nabi bersabda, sesiapa yang meninggalkan amarahnya, Allah akan tutup aibnya. Siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hatinya dengan rasa aman. Maka fikir waktu marah, nak tak Allah tutup aib kita? Nak tak hati kita aman? Fikir. Ada riwayat Tabrani, Nabi SAW sabda, jangan mudah marah maka kamu akan masuk syurga. Maka fikir, nak susah masuk syurga ke nak senang? Ya, hadis lain, apabila seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Banyak kan hadis sebab jangan marah. Dan pesan Nabi, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Dan syaitan diciptakan daripada api neraka. Dan api akan padam dengan air. Maka jika salah seorang daripada kamu marah, hendaklah berwuduk. Maka benar ambil wuduk dan solat lepas tu duduk. Dan doa yang baik-baik sambil duduk adalah cara menghilangkan marah paling terbaik. Tapi itulah, waktu kejadian marah tak sempat nak fikir kan? Tak sempat nak ambil wuduk. Tahu nak lepaskan marah je, yang mana kelak akan menyesal tak sudahlah. Maka cara paling cepat nak hilangkan marah adalah berikan hadiah. Ya, berikan hadiah. Kena tengok video ni sampai habis. Apa maksud beri hadiah? Suatu perabada ada riwayat menyatakan suatu Nabi melihat mayat Sayyidina Hamzah radhiyallahu
mati dibunuh dan mayatnya dicincang. Maka Nabi sangat marah dan berencana ingin mencincang 70 mayat orang kafir macam tu juga. Tapi Allah tegur, lebih kurang, maafkan lebih baik. Lalu Nabi yang tidak ada dosa memilih maaf. Malah Nabi telah doa hidayah. Hinggalah akhirnya, menurut riwayat, pembunuh bapa saudaranya, Encik Wahsy telah masuk Islam. Allahu Akbar. Setelah Nabi dilempar batu di Taif. Malahan anak angkat Nabi juga dilempar batu sampai berdarah-darah. Tak cukup itu, orang Taif golekkan batu besar untuk membunuh anak angkat Nabi. Lalu Nabi tahan dengan siku. Perbuatan orang kafir itu telah mengundang kemukaan para malaikat hingga nak timpakan gunung besar ke atas bumi Taif. Namun Nabi hadiahkan kemaafan dan doa hidayah hingga akhirnya anak cucu orang Taif semua masuk Islam. Allah Akbar. Mana nak cerita? Dan ni saya dah makan nak balik dah ni. Dan nak balik kita makan sekejap lah. Ada jual nasi lemak kat bawah ni. Jalan. Okey, jadi balik pada kisah marah tadi. Ada kisah seorang sahabat yang cedera akibat hambanya tertumpah air panas. Mula sahabat ni rasa nak marah, tapi dia ingat pesan hamba, terus sahabat ini maafkan dan bebaskan hamba itu. Allah Akbar. Sungguh amat hebat cara ahli syurga bertindak suatu marah. Malahan untuk kita hamba Allah yang banyak mengundang murka Allah, jika bertaubat, Allah bukan saja ampunkan dosa, malahan Allah akan tukar dosa itu menjadi pahala hingga layak masuk syurga. Allah Akbar. Maka tis marah, cubalah maafkan dan doa hidayah untuk orang itu. Yang mana maafkan orang itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sayang diri kita, sayang Nabi. Dan bila kita doa hidayah, maka malaikat akan doa untuk kita kebaikan, InsyaAllah. Semoga kita semua dapat ambil itibar amal dan sampaikan. Assalamualaikum. Woha. Hai, Mai.